Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Hisham bin Kamarudin, alumni Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM yang bergraduasi pada tahun 2014. Sebelum saya memulakan sesi perkongsian pada hari ini, suka untuk saya memberikan sedikit penghargaan terima kasih terutamanya kepada Pusat Alumni dan Kerjaya USIM yang diterajai oleh Encik Asri Haji Husin selaku pengarah dan juga kaki tangan yang lain di atas kesudian untuk menjemput saya untuk sama-sama berkongsi sedikit pengalaman, sedikit panduan ataupun sedikit info dan maklumat terutamanya kepada adik-adik USIM yang bakal bergraduasi pada tahun ini insya-Allah, mengenai tips-tips ataupun apa yang patut kita tahu untuk kita melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah, sama ada master ataupun PhD. Jadi kita berbalik kepada apa yang menjadi titik tolak perbincangan kita pada hari ini, iaitu apakah tips-tips ataupun persediaan ataupun apa yang patut kita tahu sekiranya kita hendak melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah. Okey. Jadi dalam banyak-banyak perkara, bila kita berhadapan atau mempunyai soalan kalau kita nak sambung belajar, so pertama sekali apa yang kita kena tahu, kenapa kita nak sambung belajar? So, sudah sepestinya setiap orang mempunyai tujuan, niat ataupun matlamat masing-masing. Kenapa dia mahu melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah? Ada sesetengah orang sambung belajar kerana untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada. Dia merasakan bila tamat pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, dia merasakan ilmu yang dia ada di dalam bidang yang dia pelajari masih tidak mencukupi. Jadi pilihan yang ada adalah untuk menambah ilmu tersebut adalah dengan melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah. Ada juga sesetengah orang melanjutkan pengajian disebabkan dia merupakan sebahagian daripada kriteria ataupun syarat untuk dia meneruskan kerjaya di dalam hidupnya selepas itu. Seperti contoh, kalau hendak menjadi seorang pensyarah ataupun hendak menjadi seorang penyelidik, mungkin ijazah sarjana muda yang sedia ada tidak memadai, maka dia terpaksa untuk melanjutkan pengajian untuk memiliki ijazah sarjana maupun PhD bagi tujuan tersebut. Terdapat juga orang yang menyambung pengajian adalah disebabkan dia melihatkan keadaan semasa persekitaran di industri yang kekurangan penawaran pekerjaan ketika dia bergraduasi. Jadi dia merasakan okey, mungkin peluang pekerjaan tidak banyak. Jadi apa yang perlu dibuat adalah untuk menambahkan kemahiran dengan melanjutkan pengajian supaya dia mempunyai nilai tambah untuk dia kembali ke industri dia ataupun dia ke industri apabila dia selesai pengajian di peringkat master ataupun PhD. Dan ada juga sesetengah orang menyambung pengajian kerana itu adalah dorongan daripada ahli keluarga, sahabat handai, guru-guru dan sebagainya yang mengatakan sambunglah pengajian sebab melihatkan kepada kebolehan beliau yang sedia ada. Mungkin beliau merupakan pelajar yang agak bagus dan cemerlang ketika di ijazah sarjana muda. Jadi mereka merasakan ini merupakan satu bakat yang boleh lagi digilap sekiranya dia melanjutkan pengajian. Jadi jika tanya pada saya, tidak kisahlah apa sekalipun tujuan seseorang itu mahu melanjutkan pengajian,
sudah semestinya kita memerlukan satu, orang kata, niat yang betul-betul kukuh supaya benda yang kita nak harungi ni, iaitu menyambung pengajian, bukanlah merupakan satu perkara yang singkat. Kalau ijazah sarjana muda, kita mengambil masa kira-kira 3 tahun atau 4 tahun untuk menyelesaikan. Begitu juga dengan pengajian di peringkat sarjana ataupun PhD. Seperti contoh, kalau di peringkat sarjana mungkin mengambil masa 2 tahun atau 3 tahun. Di peringkat PhD mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada melebihi 10 tahun. Jadi masa yang hendak dicurahkan di dalam proses penyambungan pengajian tersebut merupakan satu pelaburan yang perlu diambil kira penting oleh individu-individu yang ingin menyambung pengajian. Kerana macam yang kita tahu atau kita maklum, masa yang berlalu itu tidak mungkin kita dapat patah semula setelah keputusan telah kita ambil. Jadi sudah semestinya kita kena memastikan sebelum kita membuat keputusan untuk menyambung pengajian, kita kena melihat apakah niat ataupun tujuan kenapa kita menyambung pengajian. Kerana ia merupakan satu perkara yang sangat penting sebelum kita mencorakkan bagaimanakah strategi ataupun teknikal ataupun kaedah-kaedah pengajian yang hendak kita sambung selepas itu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh di dalam perkongsian mengenai sambung belajar selepas ijazah sarjana muda ini, saya suka untuk memberi sedikit gambaran mengenai apa perkara yang perlu seseorang individu itu tahu sekiranya dia mahu melanjutkan pengajian. Untuk pengetahuan semua, kebiasaannya selepas seseorang itu menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda, maka tingkat seterusnya adalah menyambung pengajian di peringkat sarjana ataupun master. Terdapat juga kes-kes tertentu di mana selepas tamatnya pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ada juga yang ditawarkan terus ke pengajian doktor falsafah ataupun PhD. Selalunya dalam hal yang sebegini adalah bergantung kepada pointer CGPE degree tersebut. Selalunya first class degree akan diberi privilege oleh sesetengah institusi pengajian di Malaysia untuk terus menyambung pengajian di peringkat doktor falsafah. Tetapi secara normalnya, selepas pengajian ijazah sarjana muda, seseorang akan mengambil ijazah sarjana ataupun master dan kemudian barulah mengambil pengajian di peringkat doktor falsafah ataupun PhD. Jadi, saya akan ceritakan satu persatu. Di peringkat sarjana ini, dia ada 3 kategori sarjana. Pertama adalah sarjana secara penyelidikan ataupun master by research. Yang ni yang kita selalu dengar, di mana pelajar-pelajar master melakukan kajian, menulis tesis untuk mendapatkan segenggam ataupun segulung ijazah sarjana. So ini adalah merupakan kaedah master by research secara ringkas. Yang kedua adalah master by coursework ataupun sarjana secara mod kelas coursework. Lebih kurang serupa, lebih kurang macam pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Pelajar master by coursework akan menghadiri kelas-kelas yang telah disediakan dan perlu mengharungi seperti kelas-kelas di ijazah sarjana muda, iaitu seperti melakukan presentation, melakukan assignment, ada final exam dan sebagainya. Dan sekiranya pelajar tersebut berjaya menyelesaikan kesemua kelas ataupun subjek dengan cemerlang, ataupun menyelesaikan semua mata pelajaran yang telah ada di dalam
ijazah sarjana tersebut, maka pelajar tersebut layak untuk mendapatkan ijazah sarjana tersebut. Dan kaedah yang ketiga adalah master by mixed mode ataupun kaedah campuran, di mana ada sedikit kelas dan juga sedikit penyelidikan. Selalunya di dalam ijazah sarjana kaedah mixed mode ini, pelajar akan menduduki kelas dahulu pada peringkat awal sehingga semua mata pelajaran yang ditetapkan telah berjaya diselesaikan. Kemudian di semester akhir akan terdapat mini dissertation ataupun orang panggil mini thesis, di mana pelajar akan melakukan satu kajian yang pendek ataupun ringkas, tidaklah panjang seperti master by research. Mini research lah kita panggil. So selesai saja penyelidikan secara mini ini, maka pelajar tersebut layak untuk mendapatkan sijil sarjana. Kita pergi pula kepada pengajian di peringkat Doktor Falsafah. Secara umumnya, Doktor Falsafah, kaedah yang ada hampir ke semua institusi pengajian tinggi menawarkan kaedah master PhD by research. Tidak ada PhD secara coursework. Tetapi terdapat juga beberapa institusi yang menawarkan Doktor Falsafah, ijazah Doktor Falsafah secara mungkin by case study ataupun DBA, Doctorate Business Administration. So di dalam kes ini mereka tidak menumpukan sepenuhnya terhadap penyelidikan seperti kebiasaan ijazah Doktor Falsafah yang biasa, tetapi mereka ini akan lebih ke arah ada sedikit kelas dan kemudian mereka akan melakukan sejumlah kajian ringkas ataupun mini research bagi beberapa kes ataupun kajian kes, dan dia akan menggabungkan, compilekan, membentuk satu penulisan tesis jugalah sebelum dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah. Jadi pendek ceritanya, bila kita berceritakan tentang menyambung pengajian di peringkat sarjana dan juga Doktor Falsafah, ianya melibatkan tentang penyelidikan. Kerana penyelidikan ini merupakan sebahagian daripada pendalaman, pencarian, menggali ilmu yang semasa dengan lebih mendalam terhadap sesuatu bidang yang dipilih oleh individu tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat membezakan antara ijazah sarjana muda yang seperti kebanyakan saudara-saudari semua sudah melaluinya. Begitu juga dengan kaedah pengajian di peringkat sarjana dan juga kaedah pengajian di peringkat Doktor Falsafah. Selain itu, selain daripada beberapa kategori pengajian di peringkat sarjana dan juga Doktor Falsafah, pengajian di peringkat pasca siswaza ini terdapat dua jenis, iaitu full time study, iaitu pengajian sepenuh masa, ataupun part time study, pengajian separuh masa. Kebiasaannya, secara ringkasnya, pengajian sepenuh masa ini adalah apabila seseorang itu mendaftarkan untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa. Maksudnya dia memang fokus untuk menyambung pengajian macam berada di ketika ijazah sarjana muda dahulu. Manakala selalunya part time study diambil oleh mereka-mereka yang sudah berkerjaya yang ingin menyambung pengajian. Maka mereka mengambil part time study punya kaedah supaya mereka ada sedikit masa flexibility untuk mereka bekerja dan pada masa yang sama mereka dapat menyambungkan pengajian. Namun jangan khawatir, tidak kisah pengajian itu secara full time study ataupun part time study. Kebiasaannya kelas di peringkat sarjana dan juga PhD ini jumlah pelajarnya tidak ramai. Jadi
dia punya kelas jadual itu mengikut kesesuaian kesemua ahli-ahli ataupun pelajar-pelajar di kelas tersebut. So it's sebab macam mana you nak communicate dengan you punya lecturer ataupun you punya supervisor lah untuk melaksanakan kelas di peringkat sarjana dan juga peringkat PhD. Jadi selain daripada full time study dan juga part time study, ada yang akan bertanya, sekiranya kalau seseorang itu ingin melanjutkan pengajian, bidang apa yang patut dia ambil? Universiti mana yang patut dia pilih? Siapa penyelia yang patut dia pilih? Jadi, jika tanya pada pendapat saya, di antara ketiga kriteria tadi, iaitu bidang, universiti dan juga penyelia, perkara pertama yang patut kita lihat adalah bidang. Sekiranya kita merupakan pemegang ijazah sarjana muda seperti saya dalam contoh perakaunan, jadi kebiasaannya saya akan melanjutkan pengajian sarjana di dalam bidang perakaunan. Tetapi ini tidak menghalang saya untuk juga menyambung pengajian di dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan perakaunan. Mungkin di dalam bidang ekonomi, mungkin di dalam bidang perniagaan, bidang pemasaran, bidang corporate dan sebagainya. Dan ia bukan merupakan satu kesalahan, tetapi mestilah bidang tersebut ada kaitan. Tidaklah terlalu jauh. Seperti contoh, kalau saya memiliki ijazah sarjana muda perakaunan, saya nak sambung master di dalam bidang medik contohnya, so agak mustahil lah kan. Jadi kebiasaannya memang pelajar-pelajar ataupun individu-individu yang menyambung pengajian adalah di dalam bidang yang sedia ada, telah dipelajari ketika di ijazah sarjana muda. Namun terdapat juga kes-kes tertentu yang di mana individu-individu tersebut melanjutkan pengajian di dalam bidang-bidang lain yang berkaitan, mungkin atas beberapa faktor seperti dorongan pensyarah dan sebagainya. Jadi paling penting sebenarnya di dalam kita nak memilih bidang di dalam menyambung pengajian ini adalah minat kita. Sekiranya kita minat di dalam sesuatu bidang tersebut, adalah lebih baik kita memilih bidang tersebut berbanding dengan memilih bidang yang mungkin dicadangkan oleh orang lain, ataupun kita memilih bidang di mana kita rasa kita memang rasa kita mempunyai kelebihan di dalam bidang tersebut disebabkan kita pernah belajar bidang tersebut sebelum ini. So semestinya ia merupakan bidang yang lebih sesuai untuk kita pilih berbanding dengan bidang-bidang lain yang mungkin agak asing bagi kita sebelum ini. Yang kedua, selepas kita dah menentukan bidang apa yang perlu kita sambung untuk pengajian di peringkat master ataupun PhD, sekiranya kita melakukan master by research ataupun penyelidikan, supervisor adalah perkara kedua yang perlu kita perhatikan. Ini kerana kejayaan ataupun kegagalan seseorang pelajar pasca siswazah di dalam, terutamanya di dalam mod penyelidikan, adalah bergantung kepada penyelia beliau. Sekiranya penyelia beliau merupakan seorang yang semua penyelia adalah komited, tetapi perlu untuk seorang pelajar mempunyai satu ikatan ataupun hubungan yang sesuai dengan penyelia. Jadi di dalam kita hendak memilih penyelia, kita hendaklah memilih penyelia yang kita rasakan sesuai dengan cara ataupun kaedah kita, ataupun kita merasa senang untuk belajar dengan beliau, supaya perkara ini akan memudahkan proses kita untuk melanjutkan pengajian di peringkat master ataupun PhD. Kerana terdapat banyak kes di mana pelajar-pelajar yang tidak mempunyai hubungan yang begitu baik dengan penyelia, selalunya akan berakhir dengan pelajar tersebut tidak dapat menamatkan pengajian mengikut masa yang ditetapkan ataupun terhenti pengajian di tengah jalan. Jadi oleh sebab itu, pemilihan penyelia merupakan perkara kedua yang penting selepas pemilihan bidang
pengajian yang hendak kita ceburi. Dan yang ketiga, barulah kita melihat universiti. Universiti tersebut mestilah menawarkan bidang yang kita perlukan untuk kita sambung belajar. Mungkin faktor-faktor lain seperti status universiti, sama ada universiti tersebut mempunyai status research university RU, ataupun kedudukan universiti tersebut dekat dengan tempat kediaman kita yang semasa. So juga boleh menjadi antara faktor-faktor kenapa sesebuah universiti itu terpilih untuk kita lanjutkan pengajian. Kebiasaannya, bila kita selesai memilih calon-calon bakal supervisor kita ataupun penyelia kita, maka kita akan lihat di mana supervisor tersebut berkhidmat. Selalunya kita akan ke universiti tersebutlah. Terdapat juga kes di mana di dalam penyelia, jantah kuasa penyelia, di mana penyelia utama datang daripada universiti A, manakala pembantu penyelia ataupun co-supervisor ataupun penyelia bersama ini datang daripada universiti yang lain, mungkin universiti B, universiti C dan sebagainya. Tidak ada masalah. Kebiasaannya kesemua universiti, terutamanya di Malaysia, menerima pakai sekiranya seseorang individu itu mahu mempunyai jawatan kuasa penyelia yang datangnya daripada berbilang universiti, tidak terhad pada satu universiti. Tapi adalah dinasihatkan untuk melihat syarat-syarat tersebut sebelum menyambung pengajian di universiti yang telah ditetapkan oleh individu tersebutlah. Maknanya kita kena check. Kadang-kadang mungkin ada setengah peraturan kata boleh combine tapi hanya seorang, ataupun ada setengah universiti kata oh memang tak boleh kita ambil penyelia daripada luar walaupun hanya sebagai penyelia bersama. Tapi setahu dan sepanjang pengetahuan saya, hampir ke semua universiti di Malaysia memang tidak ada masalah untuk menerima penyelia bersama sekiranya walaupun datang daripada universiti yang berlainan. Okey, jadi selesai pemilihan berdasarkan bidang, berdasarkan penyelia dan juga berdasarkan universiti, terutamanya bagi pengajian by research. Bagi pengajian by coursework ataupun mixed mode, tiga kategori tadi juga boleh digunakan sebagai indikator di dalam bagi seseorang individu untuk menentukan bidang dan juga tempat pengajian yang perlu beliau pilih untuk melanjutkan pengajian. Namun seperti contohnya bidang, seperti contoh kalau di dalam pengajian agama, mungkin terdapat beberapa institusi yang boleh menawarkan pengajian agama yang agak baik, seperti Universiti Islam, Institut USIM, UIA, mungkin juga UNIZA. Mungkin di dalam bidang sains terdapat beberapa universiti yang mempunyai pengkhususan tertentu di dalam bidang sains tersebut, yang memang sudah terkenal, memang merupakan universiti yang pakar di dalam bidang tersebut, boleh dijadikan sebagai pilihan individu-individu yang ingin melanjutkan di dalam bidang-bidang yang tertentu. Seperti contoh, kalau seseorang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang maritim, seperti contoh, so di Malaysia ini yang paling terkenal adalah Universiti Malaysia Terengganu, kerana mereka mempunyai kepakaran di dalam bidang maritim. So perkara-perkara macam ni hendaklah dilakukan sedikit penyiasatan, ataupun kita kena melakukan sedikit homework di dalam nak mengenal pasti apakah kelebihan dan kekuatan bagi setiap bidang tersebut, dan di manakah universiti yang mempunyai kekuatan tersebut, supaya di dalam proses kita nak menentukan di mana kita nak belajar, kita memilih di tempat yang sebetulnya yang mempunyai kepakaran tersebut, dan pada masa yang sama universiti tersebut juga mempunyai tenaga pengajar, penyelia-penyelia yang pakar di dalam bidang tersebut. Selain itu, ramai yang beranggapan orang yang sambung belajar ni adalah mereka-mereka yang pandai sahaja. Tak semuanya layak untuk sambung belajar. Di sini suka untuk saya membetulkan sedikit salah faham mengenai perkara ini. Untuk makluman semua, syarat kelayakan untuk menyambung pengajian, terutamanya di peringkat sarjana ataupun master, kebanyakan universiti di Malaysia menerima pelajar yang memiliki
ijazah sarjana muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.75 ataupun 3.0 mengikut bidang. Jadi hampir ke semua pelajar yang mempunyai CGPA seperti minimum seperti yang saya sebutkan tadi adalah sebenarnya layak untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana dan seterusnya di peringkat doktor falsafah. Selain itu, untuk makluman semua, yuran di peringkat pengajian sarjana juga adalah berbeza-beza mengikut kategori pengajian, sama ada by research ataupun by mixed mode ataupun by coursework. Selalunya di antara ketiga kategori ini, pengajian sarjana secara penyelidikan master by research merupakan kategori di mana yurannya adalah yang paling rendah. Seperti contoh saya, ketika saya melanjutkan pengajian sarjana secara by research di USIM, yuran yang dikenakan sepanjang tempoh 2 tahun pengajian master saya adalah lebih kurang dalam 8,000 lebih, iaitu bawah 10,000, meliputi 4 semester. Sekiranya dibahagikan secara purata, satu semester lebih kurang 2,000 lebih. Jika hendak kita bandingkan yuran ketika pengajian di peringkat sarjana muda, yuran kita kebiasaannya, kalau seperti contohnya USIM, bagi setiap semester adalah lebih kurang dalam 1,000 lebih. Mungkin di tempat tertentu seperti di UiTM, jumlah yurannya adalah lebih rendah. Tetapi mungkin di peringkat sarjana ini harganya lebih meningkat sedikit sejajar dengan tahap ataupun level pengajian tersebut. Manakala di peringkat sarjana tetapi mengambil kaedah by coursework, selalunya mempunyai dikenakan yuran yang jumlahnya paling tinggi di antara semua kaedah-kaedah pengajian di peringkat sarjana. Seperti contoh, harga yuran di peringkat sarjana bagi kaedah coursework bergantung kepada bidang boleh menjadi antara 10 hingga ke 20,000 ataupun lebih 20,000. Bagi sesetengah sarjana, terutamanya Master in Business Administration (MBA), harga yuran bagi peringkat sarjana untuk MBA tersebut boleh mencecah hingga 30,000 hingga ke 40,000. Melihat kepada jenis program ataupun pengajian yang ditawarkan. Kadang-kadang ianya ditawarkan kepada secara eksekutif kepada pekerja-pekerja yang nak menyambung pengajian. Jadi mereka mempunyai mod pengajian yang khusus. Jadi yuran juga adalah berbeza mengikut kesesuaian mod seperti yang disusun atur untuk mengikut keperluan bagi mereka-mereka yang bekerja. Jadi sama juga seperti pengajian di peringkat sarjana muda, yuran dibayar berdasarkan jumlah semester yang diduduki. Semakin lama seseorang itu di dalam pengajian, sama ada di peringkat sarjana ataupun pengajian PhD, maka yuran yang dibayar juga adalah semakin meningkat berdasarkan jumlah semester yang diduduki. Terdapat juga di mana pelajar yang dapat menamatkan pengajian lebih awal daripada waktu yang ditetapkan, maka jumlah yuran yang dikenakan juga adalah berdasarkan jumlah masa yang telah beliau duduki, iaitu mungkin juga lebih kurang daripada jumlah keseluruhan yang biasa. Jadi di dalam hal ini, bila kita menyebut tentang yuran pengajian, ada beberapa perkara juga yang perlu kita ambil kira. Ini juga merupakan salah satu perkara yang perlu kita ambil kira sebelum kita melanjutkan pengajian, iaitu dari sudut keuangan. Saya akan ulas lanjut kemudian di dalam tips-tips menyambung pengajian. Macam mana untuk kita, salah satunya kita manage kita punya keuangan semasa menyambung pengajian. Seterusnya, selain daripada itu, perkara yang perlu kita tahu lagi untuk kita menyambung pengajian adalah mod pengajian. Selain kita ada mode by research, mode by coursework dan juga mode by mixed mode,
terutamanya bagi mereka yang menjalankan pengajian di dalam bentuk penyelidikan, master by research ataupun master by mixed mode. Penyelidikan ini terdiri daripada 3 kaedah, iaitu kualitatif, kuantitatif dan juga mixed mode. Kualitatif adalah penyelidikan secara kualitatif, ataupun bahasa mudahnya yang tidak melibatkan nombor. Dia adalah subjektif secara ringkas. Manakala pengajian secara kuantitatif adalah melibatkan nombor. Ianya lebih kepada factual based on figure punya evidence. Begitu juga dengan mixed mode adalah gabungan di antara kualitatif dan juga kuantitatif. Selalunya kaedah-kaedah pengajian kualitatif, kuantitatif dan juga mixed mode ini dia akan mempengaruhi terutamanya di dalam research methodology, iaitu kaedah penyelidikan, terutamanya di dalam pengutipan data, analisis data. So, kalau data tersebut adalah data kualitatif, seperti contoh data yang kita dapat daripada survey, data yang kita collect berdasarkan interview, ataupun data yang kita kutip berdasarkan focus group discussion, perbincangan. So, data-data ini lebih menjurus kepada kualitatif data. Sekiranya data yang kita kumpul adalah lebih kepada jumlah ataupun nombor, seperti contohnya melibatkan pengiraan, juga terdapat survey yang kuantitatif, ataupun yang melibatkan data-data yang memang melibatkan technicality, ada jumlah figure, maka ia adalah pengajian secara kuantitatif. Berdasarkan pengalaman saya menyambung pengajian di peringkat sarjana secara kualitatif. Spesifiknya adalah di dalam case study ataupun kajian kes. So, dalam pengalaman saya ketika saya melakukan pengajian ijazah sarjana, saya terpaksa menyiapkan 3 kajian kes. Ada 3 kajian kes, 3 case study yang saya kompilkan membentuk saya punya tesis sarjana. Manakala bagi pengajian PhD saya pula adalah secara kuantitatif, di mana secara spesifiknya saya menggunakan kaedah soal selidik ataupun questionnaire, survey questionnaire. So, jika tanya pada pendapat saya di antara kualitatif, kuantitatif mahupun mixed mode, manakah kaedah yang lebih sesuai ataupun berkesan? Ianya adalah mempunyai jawapan yang subjektif. Ianya adalah bergantung kepada apa yang hendak kita pelajari ataupun kita melakukan kajian ke atas sesuatu perkara, dan apakah berdasarkan permasalahan ataupun objektif kajian yang hendak kita lakukan, maka dari situ akan lahir apakah kaedah yang paling sesuai, sama ada secara kuantitatif, kualitatif ataupun mixed mode method. Bagi mereka yang menyambung pengajian secara secara coursework ataupun secara kelas, so kuantitatif dan kualitatif ini tidaklah menjadi satu isu yang besar, kerana mereka hanya perlu menghadiri kelas, menyiapkan segala keperluan assignment, pembentangan dan juga menduduki peperiksaan untuk menamatkan pengajian. Terdapat juga orang tanya saya, adakah saya patut ambil sarjana secara by research ataupun sarjana secara coursework ataupun sarjana secara mixed mode? Seperti yang saya cakap tadi, ianya adalah bergantung kepada matlamat ataupun tujuan saudara-saudari menyambung pengajian. Sekiranya saudara-saudari hendak mengambil ijazah sarjana, kemudian hendak masuk ke industri dengan menggunakan ijazah sarjana, adalah lebih sesuai sekiranya saudara dan saudari mengambil pengajian secara coursework, kerana ia akan mendalamkan lagi pengetahuan mengenai foundation bidang yang tuan-tuan dan saudara-saudari pilih.
dan dia merupakan kaedah yang lebih mudah bagi tujuan untuk masuk ke industri. Sekiranya tuan-tuan ataupun saudara-saudari mahu melanjutkan pengajian disebabkan untuk menjadi seorang pensyarah, seorang penyelidik, maka sudah semestinya saya akan lebih mencadangkan untuk tuan-tuan ataupun saudara-saudari menyambung pengajian secara by research. Kerana ini akan sangat membantu tuan-tuan ataupun saudara-saudari, terutamanya di dalam pengajian di peringkat doktor falsafah ataupun di dalam kerjaya sebagai seorang pensyarah. Jadi, begitulah sedikit mengenai apa yang patut kita tahu sekiranya kita hendak melanjutkan pengajian. Jadi, kalau boleh saya rumuskan dalam bentuk kronologi, bagi pelajar yang menyambung dalam tahap ijazah sarjana ataupun master secara penyelidikan, pertama sekali selepas melakukan registration untuk mengambil ijazah sarjana, akan ada beberapa kelas wajib yang perlu dihadiri. Mengikut pengalaman saya ketika di peringkat sarjana dulu, ada 2 kelas yang berkaitan dengan kaedah penyelidikan, research methodology dan juga analisis data. Kerana kelas-kelas ini akan membantu kita di dalam kita membuat kajian yang telah kita setkan untuk pengajian sarjana kita. Selalunya kelas ini akan diambil di semester pertama. Selepas selesai sahaja semester pertama, kelas-kelas wajib ini telah selesai kita duduki, maka kita akan bermula di dalam proses penyelidikan dengan menyiapkan proposal ataupun kertas cadangan penyelidikan kita. Boleh juga adalah lebih baik sekiranya di dalam tempoh kelas semester pertama tersebut, pada masa yang sama kita telah mula sedikit demi sedikit menyiapkan kertas cadangan kita, terutamanya kerana di dalam proposal kita ini ada 3 chapter yang utama, iaitu pertama adalah introduction, iaitu pendahuluan mengenai apakah kajian kita secara pendahuluannya, apakah permasalahan, apakah objektif kajian kita. So semua ini akan ada di dalam chapter introduction ini. Untuk chapter kedua bagi proposal kita adalah literature review ataupun kajian literatur. Literature review ini adalah himpunan kajian-kajian yang berkaitan dengan kajian yang hendak kita laksanakan yang telah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik lain sebelum ini. Jadinya di dalam literature review ini dia lebih kepada fakta-fakta mengenai kajian-kajian lepas, kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengajian lepas. Mungkin juga dekat dalam tersebut kita akan jumpa gaps, iaitu apakah sumbangan yang yang dapat diberikan melalui kajian kita di peringkat sarjana ataupun PhD ini. Jadi di dalam literature review ini, ianya lebih kepada kajian di mana setelah kita melakukan banyak pembacaan terhadap kajian-kajian lepas, maka kita merumuskan kesemuanya tersebut di dalam chapter yang kedua ini. Dan seterusnya, chapter yang ketiga adalah research methodology, iaitu pun kaedah kajian. Research methodology akan terdapat bagaimana kaedah kita hendak menjalankan kajian secara ringkasnya, sama ada dari sudut pengutipan ataupun pengumpulan data, kaedah ataupun teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa data, dan juga kaedah macam mana untuk kita menulis ataupun kita mereportkan data tersebut. Jadi inilah ketiga chapter yang perlu setiap para pelajar perlu sediakan di dalam proposal pengajian, sama ada di peringkat sarjana maupun di peringkat doktor falsafah. Dan selesai sahaja menyiapkan ketiga chapter ini, iaitu proposal ini, maka sudah semestinya proposal ini akan perlu disemak, ditambah baik oleh supervisor dan juga penyelai-penyelai lain.
Setelah semua itu diambil kira dan proposal itu dirasakan telah cukup bersedia, maka penyedia akan mencadangkan agar pelajar tersebut mendaftar untuk membentangkan proposal tersebut. Bergantung kepada sesetengah universiti, kita panggil dia sebagai qualifying test. Ada juga sesetengah universiti memanggil dia sebagai proposal defense. Tidak kisahlah apa namanya, tetapi maksudnya adalah kita perlu untuk mempertahankan, membentangkan proposal kita dan memastikan di dalam sesi pembentangan tersebut proposal kita diterima. Barulah kita dapat pergi kepada peringkat yang seterusnya. Selepas selesai sahaja peringkat qualifying test ataupun proposal defense PD ini, barulah kita boleh melakukan kajian secara sebenar ataupun kita panggil actual study. So di dalam menjalankan kajian secara sebenar ada beberapa proses lah, seperti kajian pilot test, mungkin juga actual study, dan setelah kita berjaya mengutip data, kita menganalisa data seperti yang telah kita rancangkan di dalam proposal tadi, maka kita pun menulis dapatan kajian. So maka wujudlah chapter yang keempat, sambungan daripada yang tadi, iaitu dapatan kajian ataupun result ataupun finding and discussion punya chapter. So di dalam chapter ini, segala dapatan kajian yang berkaitan secara yang telah dianalisa akan terletak di dalam chapter ini. Begitu juga dengan diskusi kita, perbincangan mengenai dapatan tersebut. Adakah kita menyokong dapatan tersebut? Kenapa kita menyokong? Berdasarkan kajian-kajian lepas, adakah selari ataupun bertentangan? Apakah justifikasi di sebalik dapatan tersebut? Semua itu akan kita bincangkan di dalam chapter yang keempat. Dan yang terakhir adalah chapter yang kelima, iaitu conclusion, di mana kita merumuskan semua berkenaan tentang pengajian kita ataupun kajian kita daripada awal, daripada objektif, introduction, objektif, permasalahan, masuk kepada literature, kaedah, dapatan kajian, dan kita merumuskan apa yang patut, apa yang kajian ini telah beri contribute kepada knowledge atau kepada ilmu. Apa cadangan kita, apa recommendation kita, apakah limitasi kajian dan sebagainya akan kita letakkan di dalam chapter conclusion ataupun chapter terakhir. Jadi setelah kita berjaya menyelesaikan kajian dan juga menulis kelima-lima chapter ini, seperti biasa juga perkara ini perlukan penambahbaikan, semakan oleh para penyedia, dan sehinggalah para penyedia bersetuju, barulah para penyedia akan mengatakan kamu bersedia untuk menduduki peperiksaan lisan ataupun bahasa famosnya Viva. Bukan kereta Viva, Viva. Saya tak tahulah, Viva ni kalau nama panjang dia Viva Voss. Dia adalah peperiksaan lisan, di mana di situlah kita akan memberikan kita punya thesis tadi tu akan dihantar kepada examiner, sama ada internal dan juga external examiner, dan pada hari yang telah ditetapkan nanti kita akan datang dan semua examiner akan datang. Begitu juga dengan kita punya penyelia, dan kita akan membentangkan kajian kita secara menyeluruh. Dan selepas kita berjaya membentangkan dan kita lulus di dalam Viva tersebut, maka sekiranya ada pembetulan, maka pembetulan haruslah dilakukan. Sekiranya tidak ada pembetulan, kita akan hardboundkan thesis kita, hardboundkan menjadi yang macam kita lihat selalu di thesis yang berkulit keras tersebut, dan kita akan serahkan kepada pihak universiti, dan pihak universiti akan membawa kita punya kajian tersebut sehinggalah melepasi kelulusan senat universiti, barulah kita diberikan surat tamat pengajian dan kita dilayak untuk menerima ijazah sarjana ataupun doktor falsafah tersebut. Bagi mereka yang mengambil pengajian secara coursework, kronologi perjalanan penyambung pengajian ini lebih mudah. Mereka selepas saja mendaftarkan diri untuk menyambung pengajian,
Mereka akan menduduki kelas-kelas sama seperti pengajar ketika di master. Kaedah dia duduk di kelas, melakukan tugasan-tugasan yang diberikan, pembentangan-pembentangan, cuma ilmunya lebih mendalam. Sehinggalah kepada waktu peperiksaan akhir, sekiranya ada, mereka akan menduduki peperiksaan, dan sekiranya mereka lulus di dalam peperiksaan akhir untuk kesemua subjek yang ditawarkan bagi program pengajian tersebut, maka mereka akan diberikan surat tamat pengajian dan layak untuk menerima segulung ijazah sarjana. Ramai yang bertanya juga kepada saya, kalau kita sambung pengajian, selalunya kita dengar peluang untuk orang yang mempunyai qualification yang tinggi untuk berada di dalam pasaran kerjaya adalah lebih cerah. Ada juga setengah mengatakan mungkin peluangnya lebih tipis kerana ada sesetengah majikan tidak mampu untuk membayar gaji yang lebih mahal kerana seseorang individu tersebut mempunyai qualification yang melebihi daripada yang sepatutnya. Jadi perkara-perkara begini adalah merupakan perkara yang subjektif. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, sekiranya kita menyambung pengajian untuk menjadi seorang pensyarah, jadi sudah semestinya qualification di peringkat sarjana dan juga doktor falsafah diperlukan sebagai prasyarat untuk kita memohon untuk menjadi seorang pensyarah. Sekiranya kita hendak memasuki industri, terdapat sesetengah industri yang memang memerlukan kita mempunyai qualification di peringkat sarjana, seperti contohnya untuk melakukan, terutamanya di dalam bidang-bidang R&D ataupun bidang-bidang kajian. Terdapat juga sesetengah industri yang menerima juga mereka yang mempunyai qualification yang tinggi, tetapi memberikan gaji yang sama seperti mereka yang mempunyai ijazah sarjana muda. Maka di dalam hal yang sebegini, suka untuk saya ingatkan, sekiranya kita ada mempunyai ijazah sarjana dan ada lagi seorang yang mempunyai ijazah sarjana muda, kedua-duanya ditawarkan satu posisi jawatan di sebuah syarikat swasta, mungkin dengan tawaran gaji yang sama, dan kedua-duanya bersetuju untuk menerima tawaran posisi tersebut dengan gaji yang telah ditetapkan. Sebagai majikan, tuan-tuan ataupun saudara-saudari rasa siapa yang akan menjadi pilihan majikan tersebut? Adakah seseorang yang mempunyai ijazah sarjana muda ataupun seseorang yang mempunyai ijazah sarjana? Sudah pasti seorang yang mempunyai ijazah sarjana akan lebih berpeluang untuk diterima bekerja berbanding dengan seseorang yang mempunyai ijazah sarjana muda sahaja. Kerana mengikut kajian yang terkini oleh pihak Talent Corp, mendapati pihak ataupun graduan yang keluar pada hari ini mencari pekerjaan, 8 daripada 10 graduan tersebut adalah memiliki ijazah sarjana muda sekurang-kurangnya. Jadi sudah pasti sekiranya seseorang itu melanjutkan pengajian dan mempunyai ijazah sarjana mahupun doktor falsafah, dia akan dikategorikan di dalam kategori 2/10 tadi, yang lebih menjadi rebutan para majikan sekiranya dia bersetuju untuk bekerja dengan tawaran yang diberikan oleh majikan tersebut. Namun sekiranya seseorang ingin melanjutkan ataupun ingin bekerja di sektor awam, terutamanya di agensi kerajaan, kementerian, saranan saya adalah melihat kepada posisi jawatan yang hendak dipohon. Sekiranya jawatan yang dipohon adalah bergrade 41, iaitu jawatan yang bertaraf kelulusan ijazah sarjana muda, kebiasaannya mereka, para majikan ataupun penjawat awam akan mengambil mereka yang sememangnya mempunyai kelayakan sarjana muda. Begitu juga sekiranya seseorang memohon untuk menduduki posisi grade 19, seperti contoh
yang berkelayakan SPM. Walaupun seseorang tersebut mempunyai ijazah sarjana muda, peluang beliau untuk diterima di posisi grade grade 19 tadi adalah lebih tipis berbanding dengan mereka yang hanya sekadar mempunyai kelulusan SPM, kerana kerajaan lebih prefer mengambil posisi berdasarkan kelulusan yang sepatutnya. Namun ini tidak menghalang seseorang itu untuk terus sambung belajar. Ada kata jika seseorang tersebut berhasrat untuk menjadi pegawai kerajaan, beliau boleh memohon untuk menjadi pegawai kerajaan, dan sekiranya setelah berjaya menjadi pegawai kerajaan, disahkan perjawatan dan sebagainya, beliau kemudiannya boleh menyambung pengajian di peringkat yang seterusnya tanpa ada sebarang masalah. Dan ini merupakan satu advantage, kerana kebiasaannya di sektor awam ataupun kerajaan, seseorang yang biasanya melanjutkan pengajian akan menikmati kenaikan grade ataupun pangkat sekiranya beliau berjaya menyelesaikan pengajian di peringkat yang berikutnya. Seterusnya, saya telah berkongsikan mengenai kenapa kita perlu untuk sambung belajar, apakah perkara yang patut kita tahu untuk kita sambung belajar, dan juga kronologi sekiranya kita hendak menyambung pengajian, dan juga peluang-peluang kerjaya yang ada sekiranya kita menyambung pengajian. Satu lagi perkara yang saya rasa menjadi persoalan di kalangan saudara dan saudari semua sekiranya ingin menyambung pengajian adalah, adakah kita perlu menyambung pengajian sama ada di dalam negara maupun atau di luar negara, mana yang lebih baik? Jadi di dalam hal ini juga adalah satu perkara yang subjektif. Sekiranya kita mahukan pengalaman berada di luar negara ataupun pengalaman survivability, maka sudah semestinya menyambung pengajian di luar negara adalah lebih sesuai. Ini kerana cabaran berada di luar negara bukan hanya sekadar cabaran di dalam menuntut pengajian tersebut semata-mata, tetapi dia lebih kepada cabaran menyesuaikan diri di tempat orang, dan juga macam mana seseorang itu survive dengan situasi yang baru yang bukan menjadi kebiasaan seperti di dalam negara. Dari sudut keilmuan, kebanyakan bidang-bidang pengajian yang umum, terutamanya di dalam bidang social science seperti bidang ekonomi, bidang perundangan, bidang pengajian Islam, bidang-bidang seperti ini, kepakarannya adalah lebih baik berada di dalam Malaysia. Seperti contoh bidang halal. Bidang halal, kepakaran pakar-pakar akademik di dalam bidang halal kebanyakannya berada di universiti di Malaysia. So di dalam hal ini, sekiranya seseorang ingin melanjutkan pengajian di dalam bidang halal seperti contohnya, maka adalah lebih dinasihatkan untuk beliau menyambung pengajian di dalam negara. Bagi sesetengah bidang yang kepakaran tersebut memang tidak ada di dalam negara, adalah lebih baik untuk pelajar tersebut menyambung pengajian di luar negara. Namun terdapat juga sesetengah pelajar di mana mempunyai ikatan beasiswa, di mana salah satu syaratnya adalah memerlukan beliau untuk menyambung pengajian di luar negara, maka sudah semestinya menyambung pengajian di luar negara adalah menjadi pilihan beliau. Di dalam hal ini juga, pemilihan universiti di luar negara juga perlu untuk kita teliti. Adalah baik sekiranya seseorang ingin menyambung pengajian di luar negara, hendaklah ia memilih universiti yang bertaraf mempunyai ranking yang lebih baik daripada ranking yang sedia ada di universiti di Malaysia.
adalah lebih baik kalau ranking top 100 seperti mungkin di Oxford, di Harvard, di Cambridge dan sebagainya yang memang bertaraf top 100, top 10 in the world. So sudah semestinya universiti-universiti seperti ini menawarkan kualiti pengajian yang bertaraf dunia. Jika ditanya kepada saya tips-tips yang perlu kita ketahui oleh seseorang sekiranya ingin melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, sekiranya beliau melanjutkan pengajian di peringkat secara penyelidikan, master by research ataupun PhD, sudah semestinya tips utama kejayaan adalah hubungannya selain pada hubungan dengan Allah, hablum minallah, adalah hubungannya dengan penyelia-penyelia beliau ataupun hablum minannas. Seperti yang telah saya maklumkan, penyelia-penyelia inilah merupakan pakar-pakar bidang dan mereka lebih arif, lebih mengetahui mengenai bidang yang kita lakukan kajian tersebut. Walaupun tidak dinafikan, disebabkan kita melakukan sesuatu kajian yang begitu spesifik, memanglah kita yang sepatutnya merupakan pakar di dalam bidang tersebut yang secara spesifiknya. Tetapi sebagai seorang yang lebih berpengalaman, yang mempunyai pengetahuan ataupun asas yang lebih kukuh di dalam bidang tersebut secara general, secara umum, penyelia kita, pandangan penyelia kita perlulah kita ambil kira, dan kalau boleh sebaiknya kita hendaklah menjaga hubungan yang sangat baik dengan supervisor kita. Saya melihat sepanjang pengajian saya terdapat beberapa individu yang menyambung pengajian yang mempunyai hubungan yang kurang baik dengan penyelia-penyelia beliau, menyebabkan beliau sukar untuk menamatkan pengajian. Selalunya akan mengambil masanya lebih lama. Sekiranya tidak mengambil masanya lebih lama, ianya mungkin akan menyebabkan pengajian beliau berhenti di tengah jalan, iaitu pengajian beliau tidak selesai. Dan selalunya mereka yang mempunyai hubungan yang baik dengan penyelia mereka, kebanyakannya akan mempunyai akan menamatkan pengajian mengikut tempoh yang ditetapkan, dan perjalanan pengajian beliau adalah lebih teratur dan lebih mudah lah. Jadi dalam situasi saya, ketika saya menyambung pengajian di peringkat sarjana, penyelia saya merupakan bekas pensyarah ketika saya sarjana muda dahulu, ketua program saya ketika saya ijazah sarjana muda dahulu. Jadi saya sudah mengenali beliau dengan baik, dan saya cuba mewujudkan hubungan yang baik dengan beliau, dan alhamdulillah dengan pengalaman beliau, dengan jasa-jasa dan panduan dan guideline daripada beliau, saya berjaya menamatkan pengajian dalam masa tempoh 2 tahun seperti yang waktu normal yang ditetapkan. Begitu juga di dalam tempoh pengajian saya di peringkat doktor falsafah, saya meneruskan hubungan baik dengan supervisor saya, supervisor yang lain, sebab saya menyambung pengajian master dan PhD di universiti yang berlainan. Jadi supervisor saya pun supervisor yang berlainan, bidang sahaja serupa. Saya meneruskan rentak dengan mewujudkan hubungan yang baik dengan supervisor saya. Dan alhamdulillah, hubungan yang baik ini sangat-sangat membantu. Jikalau diberi skala, diberi peratusan 1 hingga 100, 80 hingga ke 90% kejayaan seseorang tersebut untuk menyelesaikan pengajian di peringkat pasca siswazah adalah berdasarkan hubungannya dengan supervisor. Jadi sekiranya saudara-saudari ingin melanjutkan pengajian, terutamanya di dalam bidang mood penyelidikan, sekiranya saudara-saudari berjaya untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan supervisor saudara-saudari, insya-Allah
saudara-saudari akan berjaya untuk menamatkan pengajian mengikut masa yang ditetapkan, ataupun paling tidak berjaya menamatkan pengajian. Selain daripada itu, tips yang ingin saya kongsikan sekiranya seseorang ingin melanjutkan pengajian adalah sekiranya seseorang tersebut baru sahaja menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, macam saya satu ketika dahulu, tidak ada sebarang kerja pendapatan, maka saya akan mencari seorang pensyarah yang untuk menjadi penyelia saya yang mempunyai geran penyelidikan. Kerana apa? Kerana kebiasaannya setiap pensyarah mempunyai geran penyelidikan, di mana geran penyelidikan ini merupakan dana yang diberi oleh pihak-pihak tertentu seperti kementerian dan agensi-agensi ataupun pihak swasta lain. Dan di dalam salah satu syarat geran tersebut, para pensyarah ini perlu untuk melahirkan graduan sarjana ataupun graduan doktor falsafah. Jadi kita boleh mengambil kesempatan ini dengan melakukan kajian geran tersebut, dan pada masa yang sama kita diberikan allowance bulanan untuk menampung kos-kos sara hidup bulanan sepanjang pengajian, dan pada masa sama juga mampu untuk membayar yuran pengajian serba sedikit. Jika pada waktu zaman saya selain pada itu, untuk menampung yuran pengajian, saudara-saudari juga boleh memohon beasiswa-beasiswa yang mungkin menawarkan beasiswa di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, terutamanya seperti MyBrain. Mungkin juga terdapat institusi-institusi yang memang menawarkan peringkat pinjaman pendidikan tanpa interest, juga boleh dipertimbangkan. Beasiswa daripada MARA, GPA dan sebagainya untuk menampung kos pengajian dan juga yuran bagi menyambung pengajian. Selain daripada itu, di sepanjang pengajian sarjana maupun doktor falsafah, untuk menjadikan kita lebih mendalami sesebuah ilmu, adalah bagus sekiranya kita dapat menyertai bengkel-bengkel, seminar-seminar, persidangan-persidangan berkaitan dengan bidang yang kita ceburi. Tidak semestinya kita perlu untuk menjadi pembentang kertas kerja. Kadang-kadang terdapat bengkel-bengkel mengenai teknik penulisan tesis, bengkel-bengkel mengenai kaedah analisis data, dan juga bengkel-bengkel yang seumpama dengannya, yang terdapat banyak ditawarkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi, sama ada percuma maupun dikenakan bayaran, yang mungkin bersesuaian dengan pengajian kita dan bidang kita, yang boleh kita sertai supaya dapat meningkatkan skill dan juga kaedah penyelidikan kita. Ia juga sedikit sebanyak akan membantu kita di dalam menyiapkan penyelidikan sama ada di peringkat sarjana maupun doktor falsafah. Selain itu, sudah semestinya sebagai seorang pelajar di peringkat sarjana dan juga peringkat doktor falsafah, lebih-lebih lagi untuk menghasilkan penulisan, publication, sama ada dalam bentuk jurnal, artikel jurnal, ataupun conference proceeding. Conference proceeding ni kertas kerja yang akan dibentangkan di persidangan-persidangan, ataupun menulis buku, menulis chapter in book, bab di dalam buku, dan juga makalah-makalah lain seperti majalah, mungkin penulisan popular dan sebagainya. Ambillah peluang dan kesempatan sepanjang pengajian untuk membuat penulisan, terutamanya di dalam bidang kajian yang kita ceburi, kerana ini merupakan sebahagian daripada latihan untuk menjadi seorang ahli akademik bagi mereka yang bercita untuk menjadi ahli akademik, dan juga sebagai salah satu kaedah di mana cara untuk seseorang tersebut
menyampaikan maklumat ataupun ilmu pengetahuan berdasarkan kajian yang telah beliau jalankan. So selain pada itu, seseorang pelajar ataupun graduan yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah yang banyak melakukan aktiviti penulisan, penerbitan penulisan adalah lebih mempunyai nilai tambah berbanding dengan mereka yang hanya sekadar menyiapkan kajian ataupun tesis tetapi mempunyai kurang ataupun tiada penulisan ataupun publication. Selain daripada itu, penyertaan pembentangan di persidangan-persidangan ataupun seminar-seminar juga memberi nilai tambah yang lain kepada para pelajar, kerana sudah semestinya di dalam persidangan tersebut apabila kita membentangkan mungkin kita punya dapatan kajian ataupun yang berkaitan dengan bidang kita, kita akan mendapatkan maklum balas daripada hadirin yang datang, yang juga datangnya daripada kalangan-kalangan ahli akademik. Kita akan mendapat pandangan cadangan yang bernas, cadangan, kritikan, sumbang saran dan sebagainya lah, yang boleh kita gunakan untuk kita memperbaiki kajian dan juga penulisan tesis kita. Selain itu, persidangan-persidangan dan pembentangan-pembentangan kertas kerja ini juga sedikit sebanyak dapat membina networking di kalangan ahli-ahli akademik dan juga ahli-ahli industri yang berkaitan. Ini bukan salah satu platform yang sesuai, dan sudah semestinya networking ini merupakan satu perkara yang saya kira sangat penting, bukan saja untuk ahli akademik, bahkan untuk sesiapa saja yang bekerja di dalam apa saja bidang. Networking merupakan satu perkara yang sangat penting yang akan membantu mereka di dalam kerjaya masing-masing. Kemudian tips lain yang dapat saya kongsikan adalah untuk seseorang tersebut berjaya untuk menamatkan pengajian di peringkat sarjana maupun doktor falsafah, sudah semestinya disiplin diri merupakan antara perkara yang penting. Kerana apa? Kerana apabila kita melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan juga doktor falsafah, kita tidak terikat dengan pembelajaran seperti ketika di waktu sarjana muda. Ini kerana progres ataupun proses pembelajaran, penyelidikan dan juga sehingga kepada proses penamatan pengajian tersebut cepat atau lambat bergantung kepada usaha yang kita curahkan di dalam menyelesaikan ataupun menamatkan pengajian tersebut. Sekiranya kita merupakan seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi, menetapkan waktu belajar ataupun waktu kajian, membaca artikel-artikel, melakukan penganalisa data-data ataupun berada di dalam lab, melakukan kajian-kajian eksperimental test dan sebagainya dengan secara orang kata optimum, sudah semestinya peluang keberangkalian untuk pelajar tersebut tamat pengajian mengikut masa yang ditetapkan adalah lebih tinggi berbanding dengan mereka yang mungkin tidak mempunyai disiplin, terutamanya disiplin masa yang bagus. Selain pada disiplin masa yang bagus, ini juga terpakai untuk disiplin di dalam menulis tesis dan juga menulis artikel ataupun penerbitan-penerbitan yang lain. Sekiranya adalah saya suka sekiranya seseorang pelajar tersebut mampu untuk mewujudkan me time ataupun masa kendiri, seperti contoh mungkin sejam sehari untuk fokus hanya untuk menulis. Tidak kiralah tulis apa sekalipun yang berkaitan dengan penyelidikan, tidak kiralah berapa banyak yang berjaya ditulis sekalipun dalam tempoh masa yang ditetapkan, insya-Allah sikit-sikit lama-lama akan menjadi bukit. Sekiranya seseorang berjaya menulis satu muka surat tesis untuk setiap hari, maka dalam masa setahun saya yakin
Sekiranya perkara tersebut dapat dilakukan secara konsisten, beliau berjaya menyiapkan kira-kira 365 muka surat ataupun satu tesis. Selain pada masa ataupun disiplin untuk menulis, pelajar juga adalah dinasihatkan untuk mempunyai disiplin untuk membaca. Sebagai seorang yang melakukan kajian terhadap sesuatu perkara ataupun bidang yang lebih khusus, yang lebih spesifik, sudah semestinya lebih banyak pembacaan perlu dilakukan untuk menambahkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga untuk digunakan pengetahuan ataupun ilmu ataupun dapatan tersebut untuk dikaitkan di dalam proses penyelidikan dan juga penulisan tesis. Jadi untuk kita menulis, mestilah kita tahu membaca. Kita perlukan membaca, dan dengan pembacaan lah kita mendapat idea, mendapat menjumpa argument, point, discussion yang penting, fakta yang penting yang boleh kita gunakan di dalam penulisan kajian kita ataupun penulisan tesis kita. Ada juga yang bertanya kepada saya, sekiranya kita melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda di Universiti A seperti contohnya, adakah sesuai untuk kita melanjutkan pengajian sarjana ataupun PhD di universiti yang sama, atau manakah yang lebih baik, sama ada kita melanjutkan pengajian di universiti yang sama ataupun universiti yang berlainan? Berdasarkan pengalaman saya menyambung pengajian sarjana muda dan juga sarjana di USIM, manakala pengajian PhD saya pula dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, universiti hanyalah merupakan satu tempat di mana kita untuk menuntut ilmu. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang yang ketara di antara satu universiti dengan universiti yang lain untuk kita menyambung pengajian. Apa yang penting adalah kepakaran di dalam bidang yang hendak kita ceburi, dan juga penyelia yang ataupun pakar yang ada mempunyai kemahiran di dalam bidang tersebut. Di manakah beliau berada, di situlah yang perlu kita cari, dan di situlah tempat yang sesuai untuk kita teruskan ataupun sambung pengajian kita. Seperti contoh, saya ketika di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana muda di Fakulti Ekonomi dan Muamalat FEM USIM tidak mempunyai penulisan tesis untuk tahun akhir kerana kita menjalankan final year project. Kita ada final year project iaitu ISET. Jadi dengan ketiadaan asas-asas di dalam kaedah penyelidikan, tidak ada pendedahan daripada di peringkat ijazah sarjana muda, jadi apabila memasuki peringkat ijazah sarjana, ia menjadikan satu cabaran terutamanya untuk saya yang menyambung pengajian di dalam mode research. Jadi apa yang saya buat adalah pada ketika itu saya setelah buat keputusan untuk menyambung pengajian atas saranan ibu bapa, atas saranan penyelia di tempat praktikal dan juga beberapa pensyarah yang lain, saya menyambung pengajian sarjana saya di FEM USIM juga. Walaupun saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian di dalam mode research kerana saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah, dan sudah semestinya untuk menjadi seorang pensyarah perlu menyambung pengajian sehingga ke peringkat Doktor Falsafah. Dan saya memikirkan sekiranya saya mengambil Master by Research, sudah semestinya ia menjadi satu kelebihan untuk saya apabila saya menyambung di peringkat Doktor Falsafah, kerana sudah telah mempunyai asas-asas penyelidikan semasa di peringkat sarjana. Jadi pada peringkat sarjana saya agak struggle untuk dalam satu semester awal ataupun satu tahun yang awal untuk mempelajari dan mendalami kaedah-kaedah penyelidikan. Apa yang patut kita buat, benda apa yang patut kita selidiki, apa teknik-teknik dan sebagainya tu
semua itu saya pelajari dalam tempoh 1 tahun yang awal. Jadi selain daripada menghadiri kelas-kelas, bengkel-bengkel dan seperti apa yang saya sebut sebentar tadi, saya juga banyak merujuk kepada penulisan-penulisan tesis sedia ada oleh pelajar-pelajar yang telah bergraduan. Saya melihat tesis-tesis yang sedia ada daripada yang lepas-lepas. So daripada situ saya lihat bagaimana kaedah cara penulisan tesis, apa yang perlu ada di dalam penulisan tesis dan sebagainya. Dan ini adalah sedikit sebanyak membantu untuk saya menyelesaikan ataupun menyiapkan penulisan tesis saya ketika di peringkat sarjana. Begitu juga ketika di peringkat Doktor Falsafah, disebabkan saya mempunyai asas penyelidikan ketika di peringkat sarjana, saya tidak menghadapi kesukaran yang sama seperti yang saya hadapi ketika di peringkat sarjana, kerana saya sudah mempunyai asas dan tahu apa yang perlu saya lakukan untuk melakukan kajian walaupun di peringkat Doktor Falsafah. Apa yang membezakan kajian di peringkat sarjana dan juga peringkat Doktor Falsafah adalah kedalaman kajian tersebut. Di peringkat sarjana, kedalamannya adalah tidak begitu dalam lah jika dibandingkan dengan kedalaman kajian di ketika waktu Doktor Falsafah. Mengikut pengalaman saya, ketika di waktu peringkat sarjana, saya melakukan penyelidikan kualitatif, iaitu secara case study, di mana saya mengumpulkan data kajian menerusi temu bual, interview, dan melaporkan dalam bentuk kajian kes. So ada 3 kajian kes yang saya buat, saya kumpulkan, dan 6 interview. Setiap kajian kes satu institusi, so ada 2 responden bagi setiap institusi yang sama untuk satu kajian kes yang berlainan jawatan dan posisi lah. Jadi tips yang saya dapat, sekiranya kalau kita melanjutkan pengajian di dalam mood kualitatif ini, kita bermain dengan third party ataupun pihak ketiga, iaitu kita punya responden. Sama juga kuantitatif, kita juga bermain dengan responden, tetapi untuk kualitatif ini kita kebiasaannya kita melakukan temu bual ataupun focus group discussion ini lebih secara face to face, berhadapan. Jadi kita lebih kenal siapa responden kita, kita bersua muka, kita mendapatkan data tersebut secara berhadapan dengan mereka. Jadi sekiranya kita berjaya mendapatkan temu bual dan juga diskusi mengenai dapatan kajian kita tersebut dalam proses kita mengumpulkan data, insya-Allah perjalanan kita untuk menyelesaikan kajian tersebut akan menjadi semakin mudah, kerana kita hanya tinggal untuk menganalisa dan juga untuk menulis dapatan-dapatan kajian. Selain daripada itu, ketika saya di peringkat Doktor Falsafah, saya melakukan kajian secara kuantitatif, iaitu secara kuantitatif, di mana kaedah yang saya gunakan adalah berbentuk survey questionnaire. Saya mengedarkan soal selidik. Cabarannya untuk melakukan soal selidik ini adalah untuk mendapatkan responden rate yang bersesuaian ataupun mengikut target yang telah kita tetapkan. Kerana tidak semestinya bila kita hantar saja soal selidik tersebut, responden akan menjawab. Mungkin juga ada responden yang menjawab tetapi mengambil masa yang lama. Dan berdasarkan pengalaman saya menghabiskan kira-kira 1 semester ataupun 6 bulan, setengah tahun termata-mata di dalam proses pengumpulan ataupun data collection proses. Walaupun akhirnya data yang saya berjaya kutip cumalah lingkungan 100 lebih sahaja. Jadi di sini nak diceritakan, tidak kisahlah sama ada kualitatif maupun kuantitatif, masing-masing mempunyai cabaran yang tersendiri. Mungkin setengah orang mengatakan kuantitatif ini susahnya ketika kita nak membuat data collection. Once kita dah dapat data, kita nak analyze dan juga kita nak menulis dapatan kajian menjadi lebih mudah kerana data telah ada dan boleh dianalisa.
Sama juga untuk kualitatif, orang kata nak mengumpul data itu mungkin lebih mudah daripada kuantitatif. Tetapi once dah dapat data tersebut, sebab data tersebut adalah dalam bentuk kualitatif ataupun subjektif, so untuk kita rumuskan, untuk kita analisa dan merumuskan menjadi dapatan kajian merupakan satu cabaran. Jadi it's about give and take. Kaedah-kaedah ini semua ataupun kemahiran ini kita akan pelajari sepanjang daripada sepanjang kita menamatkan pengajian kita. Kita akan belajar throughout the process. So jangan risau, jangan takut. Masing-masing kaedah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mana-mana kaedah sekalipun boleh diselesaikan sekiranya kita mempunyai disiplin yang tinggi. Satu lagi, orang bertanya, kalau kita melanjutkan pengajian di tempat sendiri, di universiti yang sama ketika kita melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, adakah dia memberi satu indikator yang kurang baik kerana kita telah mungkin kita tak dapat banyak belajar sebab kita dah memahami keadaan di universiti tersebut? Pada pandangan saya, perkara ini adalah tidak benar sepenuhnya. Kerana bila kita melanjutkan pengajian di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, kita akan belajar kaedah ataupun pembelajaran environment yang baru, terutamanya bagi mereka yang mengambil kaedah penyelidikan. Kerana semuanya adalah perkara yang baru yang tidak sama yang kita pelajari ketika di peringkat sarjana muda. Dan kadang-kadang belajar di tempat yang sama memberi satu kelebihan di mana kita telah kenal suasana maupun warga di tempat tersebut, menyebabkan kita lebih selesa dan lebih yakin untuk meneruskan pengajian seterusnya di tempat yang sama berbanding kita pergi ke tempat yang baru dan terpaksa melakukan semuanya bermula daripada awal. Namun untuk pergi ke tempat baru dan melakukan semuanya daripada awal juga bukanlah merupakan satu perkara yang begitu negatif. Kerana apabila saya melanjutkan pengalaman saya, apabila saya melanjutkan pengajian doktor falsafah di UKM, seperti contohnya, saya mampu juga untuk adapt keadaan dan juga environment yang berbeza di tempat yang baru. Kerana apa yang penting, ini semua adalah bergantung kepada diri kita sendiri, sama ada kita betul-betul berusaha ataupun tidak untuk menyesuaikan diri dan seterusnya menjalankan kajian dan menyelesaikan pengajian kita. Untuk makluman, terutamanya buat adik-adik yang bakal bergraduat ataupun adik-adik yang telah menamatkan pengajian ijazah sarjana muda di USIM, sekiranya adik-adik menyambung pengajian di peringkat sarjana di USIM, terdapat beberapa kos, terutamanya kos sarjana yang ditawarkan oleh Fakulti Ekonomi dan Makmalat, memberikan potongan ataupun rebate yuran pengajian sebanyak 50% kepada alumni. Jadi mungkin perkara-perkara seperti ini juga merupakan salah satu daya penarik yang mungkin perlu adik-adik kena pasti. Mungkin ini lebih bersesuaian kerana menggunakan dana yang lebih kurang dan lebih berkemampuan untuk adik-adik ambil untuk melanjutkan pengajian. Selain daripada itu, pemilihan sebuah program pengajian di peringkat sarjana dan juga doktor falsafah juga perlu kita lihat syarat-syarat yang perlu dilengkapkan untuk seseorang tersebut menamatkan pengajian. Selain daripada menyelesaikan penulisan tesis, kajian dan juga menghadiri viva dan sebagainya, terdapat syarat-syarat lain yang perlu dipatuhi seperti lulus untuk semua kelas-kelas wajib seperti di kelas-kelas di awal semester, dan juga ada sesetengah universiti yang meletakkan syarat untuk para pelajar menghasilkan sejumlah penulisan tertentu sebagai syarat tamat belajar ataupun syarat untuk bergraduasi. Seperti contoh, ketika saya melanjutkan pengajian master di USIM,
saya tidak, selain daripada menyelesaikan kajian dan menyelesaikan proses penyediaan tesis, tidak ada syarat lain yang spesifik dikenakan untuk saya menamatkan pengajian. Tetapi apabila saya menyambung pengajian di UKM, di Research University, kebiasaannya ada syarat tambahan. Seperti contohnya di kes saya di UKM, selain pada menyelesaikan penulisan tesis, saya juga perlu menerbitkan 2 artikel jurnal yang berstatus, yang berindeks sebagai sebahagian daripada syarat untuk bergraduasi. Jadi sesetengah orang perlu tidak akan mempunyai masalah apabila mereka tidak betul-betul menyusun strategi dengan baik, kerana ada sesetengah kes kita dapat lihat walaupun dia telah berjaya menyelesaikan penulisan tesis, telah viva dan sebagainya, namun apabila syarat-syarat tambahan ini tidak lagi dipenuhi, masih lagi belum berjaya dipenuhi ketika selesainya penulisan tesis, menyebabkan mereka tidak dapat lagi menamatkan pengajian. Jadi adalah penting untuk adik-adik semua melihat apa segala syarat-syarat yang diperlukan untuk menamatkan pengajian, dan sekiranya ada syarat-syarat tambahan, hendaklah kita berstrategi untuk selain daripada masa kita menyiapkan penulisan tesis dan juga melakukan kajian, hendaklah kita pada waktu yang sama menyiapkan juga kelengkapan ataupun syarat-syarat tambahan ini, supaya bila habis sahaja penulisan tesis ataupun viva dan sebagainya nanti, syarat-syarat tambahan juga telah berjaya dipenuhi dan adik-adik dapat menamatkan pengajian mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Jadi saya kira itulah sedikit sebanyak mengenai tips-tips ataupun apa yang patut kita tahu untuk kita menyambung pengajian, sama ada di peringkat sarjana maupun di peringkat Doktor Falsafah. Saya juga telah berkongsi kepada adik-adik prosedur-prosedur, kronologi dan juga tips-tips selain daripada berdasarkan saya punya pengalaman sendiri ketika menyambung pengajian di peringkat sarjana dan juga Doktor Falsafah. Akhir sekali, suka saya ingatkan kepada adik-adik, sekiranya adik-adik berminat untuk menyambung pengajian, sebelum menimbang semua perkara-perkara berdasarkan tips-tips yang saya berikan sebentar tadi, hendaklah pertama sekali kita betulkan niat kita, tujuan kita menyambung pengajian. Pastikanlah tujuan kita menyambung pengajian tersebut adalah mempunyai dengan niat yang baik. Semoga insya-Allah dipermudahkan urusan kita untuk kita berjaya menyelesaikan ataupun menamatkan pengajian yang kita rancangkan. Kerana kita sebagai, terutamanya sebagai seorang Muslim, kita kena yakin walaupun kita telah melakukan segala sesuatu dengan sedaya upaya yang terbaik, namun semuanya adalah terletak ataupun menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak berjaya menamatkan pengajian yang telah kita lalui. Itu sahaja perkongsian yang saya rasa yang saya dapat kongsikan bersama dengan saudara-saudari semua untuk sesi inspirational talk pada kali ini. Sekiranya ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan ataupun perkara-perkara yang masih lagi belum jelas, mungkin adik-adik boleh PM video ini, dan insya-Allah saya akan cubalah sedaya upaya takat mana kemampuan dan juga pengetahuan yang saya ada untuk saya cuba selesaikan ataupun saya jawab persoalan-persoalan tersebut. Semoga perkongsian saya ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada para pendengar semua.
Semoga kita semua dapat bertemu lagi di dalam sisi perkongsian yang lain pada masa akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.